Ni alhamdulillah hari ni semua datang. Tadi sementara tunggu saya semua zikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Baru sampai ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama sudah buat. Astagfirullah, astagfirullah. Kita tahu hukumnya berdosa mengumpat. Kita datang, kita pun tegur. Tak baiklah kita mengumpat. Mengumpat ni berat makan daging saudara kita sendiri. Macamlah kau tu baik sangat. Tengok dah kena. Bukan senang. Yelah. Apa cerita? Dia pun join sekali. Contohlah kan. Saya nak tanya. Kita ni nak masuk syurga ke tidak? Nak kan? Disebut orang yang masuk syurga ni salah satunya adalah orang yang menangis kerana Allah. Jangan lagi dah orang perempuan menangis kerana jantan. Cukuplah menangis kerana lelaki ni. Biar menangis kerana Allah. Faham? Apa yang lelaki nak buat, setuju je. Bak kata orang, kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Balik nanti pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara. Bahagia Tuan Pengerusi surau kan? Surau masjid. Pengerusi masjid. Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid. Pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat dengan izin Allah pagi ini dapat kita bersama-sama. Bak kata Tuan Pengerusi tadi, cuaca pun cantik kan? Keadaan pun tenang, tak ada yang merusuh, marah sebab lambat sampai, tak ada. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama yang mana hari ni kita sembang-sembang aje lah, sembang-sembang santai. Sebab yang pentingnya nak ambil gambar tu. Saya tengok istiqamah yang ambil gambar pada tadi tu kan, tak berhenti dia kan. Jadi alhamdulillah yang itu. Jadi berkaitan dengan ceramah sangat pun ambil gambar ni lebih dengan bukti dia kan, bukti dapat jumpa Samsul Rebat kan. Alhamdulillah. Apa pun ialah dunia ni kan, dunia sementara. Saya pun rasa seronok sangat dapat sampai ke sini. 3 kali saya jaga tidur tak sampai lagi. Jauh juga tempat ni tapi ialah Allah izinkan kita sampai. Perancangan Allah Saya ni dah masuk hari yang ke-6 dah di Sarawak ni. Paling lama lah dalam sejarah, sehingga mengundangkan kerisauan orang di Semenanjung. Lama betul kali ni lama betul. Tapi alhamdulillah, apa-apa pun macam saya sebut tadi, dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Sejahat-jahat manusia dia mengidamkan syurga. Sebaik-baik manusia pun dia sepatutnya risau akan selepas kematian adanya hari perhitungan nanti. Itu sebabnya kita dalam hari ni kita bertuah lah, sebab masih ada lagi yang sayangkan dirinya, sayangkan masa depan akhiratnya. Maka dengan itulah kita adakan majlis ilmu ni. Banyak kot hari Sabtu pagi ni boleh buat benda-benda lain kita boleh pergi layan mi kolok Pattaya, rasa Sarawak kan. Kita boleh lepak-lepak makan, relax, tengok TV, berjalan-jalan, bersia-sia. Tapi kita pilih untuk duduk
di masjid ni, di pekarangan masjid, dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kan kejap lagi balik lah kan, lagi balik lah. Dan saya pun dalam pada kita hidup ni kan, kita kena sedar 3 matlamat utama dalam hidup kita. Matlamat kita yang pertama, kahwin. Betul? Mana betul? Tak. Matlamat yang pertama adalah mencari hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kadang-kadang orang tu tak dapat hidayah, walaupun nama isteri dia Hidayah, walaupun namanya Hidayat lah, dia tak dapat petunjuk yang baik ni, sebab dia tak nak cari. Tu ada orang cakap hidayah ni dicari ke ataupun ditunggu? Hidayah mesti dicari, supaya kita dapat tahu hala tuju yang sebenar. Kalau orang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Jom pergi masjid, si mau, si mau, tak nak dia, si mau tak mau, tak mau dia kata. Dan nanti orang cakap apa dia kata? Dia cakap, dia takut orang cakap, takut orang madah. Dia takut takut dalam Sarawak apa? Takutlah. Kawan saya cakap tadi lain, dia kata orang sini sebut afraid. Saya dengar orang sekian kata afraid, kata maknanya belah lain lah. Oh tu seriau ya, bukan serian dia kat situ, seriau. Seriau tu takut lah. Jadi mana kata dapat beza benda buruk benda baik. Kalau tak, beli nombor ekor so okey. Ini bukan judi, ini cari rezeki. Buat maksiat tak rasa apa, tak semayang tak rasa apa, orang yang tak ada hidayah. Yang kedua, ke jalan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak, kan? Melainkan kita boleh cakap, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Julai ni belum ada dosa lagi. Bukan ni? Sila angkat tangan. Siapa yang rasa tak ada dosa lagi? Kalau yang angkat tangan tu pun berdosa kan? Dia perasan dia tak ada dosa, kan? Semua ada dosa. Tadi saya lalu pun ramai berdosa dah. Saya maafkan dah. Orang yang mengumpat saya tadi, saya maafkan. Saya dengar tadi tuan Musi, orang perempuan ni, dia mengumpat pakai ganti perlahan. Saya datang tadi, tingginya. Salah ke saya tinggi? Kalau saya berendang, anak berbunyi kita nampak tu. Tidak kan rendahnya, susah betul. Buka aja, Mas, dalam TV nampak tu, kurang ajar betul. Macam-macam ada je nak cakap, kan? Tapi itulah dia. Jangan main-main itu pun sebenarnya kalau tak betul-betul jadi dosa. Nasib baik saya dengar, saya maafkan. Okey lah tu. Bayangkan ketika zaman Nabi dulu, ada seorang perempuan Badui datang jumpa dengan Nabi mengadu masalah. Bila perempuan tu balik, Aisyah boleh kata, dia kata, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu, dia kata. Nabi kata, ketahuilah wahai isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Maknanya bercakap, mengumpat pasal orang lain, bercakap benda-benda tak elok pasal orang lain. Dia senangnya ghibah ni apa? Bercakap di belakang orang tentang sesuatu perkara yang mana kalau orang tu tahu, barangkali dia akan kecil hati. Itu adalah ghibah. Contohlah kita bisik-bisik dengan kawan kita, dia pakai lagi baju tu. Tudung tu mana ada orang pakai tudung macam tu dah, tingginya, termasuk lah. Tapi saya maafkan. Tapi semalam lah, paling saya tak sangka semalam, saya pergi sarapan pagi sebelum ceramah semalam, ada satu kakak tu, ambil gambar boleh? Saya kata salah orang ni. Tak salah, Adi Putra kan? Bukan. Saya
bukan. Saya cakap, aduh kata. Lepas tu dia masuk dalam Instagram, dia tag saya. Dia tulis hashtag bukan Adi Putra, bukan Samsul Yusof, bukan Mak Kilau. Dia kata macam tu. Baru tahu katanya. Betul. Tak tahulah sebelah mana yang sama. Ya, kadang-kadang itulah kita ni buat dosa. Kita tahu kita buat dosa. Bukan cakap tuan-tuan dan perempuan saya termasuk saya yang cakap ni pun ada dosa. Kadang-kadang dalam bergurau-bergurau tu mungkin ada yang terasa mungkin. Dan begitu juga yang ketiganya yang kita kejar dalam hidup ni adalah rahmat. Hidayah, maghfirah, rahmah. Kenapa kita nak kejar rahmat? Sebab rahmat ni adalah satu-satunya tiket untuk masuk syurga. Dan kalau nak masuk syurga, nak dapatkan rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Itulah masalah kita. Ibadah tak nak banyak. Nak yang kalau jumpa ustazah tu, ustazah boleh tak kongsikan ayat yang pendek-pendek? Yang pendek-pendek dia minta. Tak ada minta yang panjang. Dia akan tanya, ustaz, apakah amalan yang boleh buat saya ni? Oh. Tahu dah semayang, mengaji, tahu dah. Tak. Yang pendek-pendek je, kias. Ringkas-ringkas. Imam kalau istighfar lebih daripada 3 kali dah marah. Astaghfirullahalazim, la ilaha wal hayyul qayyum, astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum, astaghfirullahalazim, dah 3 tu. Habis 3 kali, astaghfirullahalazim, lah lebih pula 3 kali. Allah. Bila lah nak mati imam ni? La ilaha illallah. Lebih 3 kali marah. Zikir panjang sikit marah. Sedangkan kalau dekat rumah belum tentu lagi buat sendiri panjang. Kan? Ni alhamdulillah hari ni semua datang. Tadi sementara tunggu saya semua zikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Belum sampai ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama sudah buat. Astagfirullah, astagfirullah. Zikirlah. Baguslah kan. Jadi Nabi pernah sebut yang dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Kenapa? Sebab dunia ni banyak peraturan. Bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh pegang, bukan semua benda kita boleh buat, bukan semua benda kita boleh makan. Macam duduk dalam penjara. Itu sebab kebebasan bagi seorang mukmin adalah kematian. Mati dah tak ada peraturan dah. Ya, tak ada peraturan. Hidup ni ada peraturan. Nak makan, bukan semua benda boleh makan. Babi goreng tak boleh makan. Ayam kena karate, mana boleh makan? Kan, ayam sembelih pun boleh makan. Menurut kajian, daging yang paling sedap dimakan, nombor 1 adalah daging orang. Nombor 1 daging manusia. Tapi jangan cuba. Suami tidur di siang je. Contoh kan. Tiba-tiba dah hilang daging kat lengan. Mana pergi daging? Cuba bang, sedap kata. Daging manusia. Nombor 2 daging bab 1 tu lah. Daging babi tadi. Yang ketiga baru daging-daging lain. Rupanya daging nombor 1 dengan nombor 2 tu haram kita makan. Melainkan darurat. Darurat boleh nak makan. Potong sikit makan. Boleh. Kalau darurat. Sebab kita dah lapar sangat lah. Kan? Darurat. Ataupun dalam tempoh darurat tiba-tiba PKP. Tak boleh keluar rumah. Keluar rumah penyakit. Tak boleh keluar. Tunggu. Sekali lalu seekor. Seekor binatang. Juga macam tu lah bunyinya. Dia tangkap seekor. Boleh tak kita makan babi itu? Boleh. Sekadar untuk hidup saja. Bukan bersungguh-sungguh. Yang kakinya masak kicap. Kan? Badannya, perutnya bakar. Hidung buat sate. La ilaha illallah. Contoh lah, tak boleh. Bersungguh-sungguh namanya tu. Kita makan sikit saja untuk kita teruskan hidup. Kena faham? Ada peraturan. Macam orang duduk di penjara lah. Boleh ke dia keluar sesuka hati? Tak boleh. Dia ada sempadan, tiang, tembok, dia semua ada. Kalau dia keluar pun dia pergi dekat kawasan lapang tu je untuk rehat, ataupun dia pergi tempat kerja. Ada yang bertukang, ada yang menjahit, ada yang buat PPE, macam-macam.
Boleh tak dia makan sesuka hati dia? Apa dia hidangan itulah dia makan. Boleh dia kata? Tuan, dia cakap dengan pegawai penjara, kalau boleh hari ni nak nasi ayam. Ayam tu nak paha. Nak kena pijak, buatlah. Memang tak boleh. Ikut peraturan. Macam itulah hidup kita. Sebab apa? Sebab dalam hidup ini biarlah kita takut kepada Allah. Kerana dalam satu hadis kursi disebutkan, sesungguhnya Nabi beritahu apa? Allah tidak memberikan dua ketakutan dan dua keamanan. Tapi sebaliknya Allah memberikan satu ketakutan dan satu keamanan. Barang siapa yang aman dariku, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang takut padaku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Maknanya, biarlah kita takut kat dunia ni. Takutlah buat salah ni. Tak naklah ni. Janganlah, aku tak nak. Janganlah mengumpat, tak baik tau. Aku tak nak mengumpat, tak nak masuk neraka. Ada orang cakap, kau tahu tak, kau tahu tak? Dengar-dengar je. Perempuan kan macam tu. Kalau bercakap siap bisik. Dengar-dengar. Kenapa? Dengar je imam kan. Macam tu kan. Dia cerita pasal imam. Bukan imam sini okey, imam tempat lain. Dengar-dengar imam. Ya Allah. Kenapa? Yang seorang pergi di belakang, apa cerita? Mengumpat kan. Tapi tiba-tiba kita ni yang takut ni dengan peraturan ni, kita tahu hukumnya berdosa mengumpat, kita datang, kita pun tegur, tak baiklah kita mengumpat. Mengumpat ni berat makan lagi saudara kita sendiri. Macamlah kau tu baik sangat. Tengok dah kena. Bukan senang. Yelah. Apa cerita? Dia pun join sekali. Contohlah kan. Jadi mana kata itu adalah satu perkara. Jadi bila kita takut kepada Allah, maka Abu Lais As-Samarkandi kata, takut kepada Allah itu tergambar pada 7 perkara. Takut pada Allah tergambar pada 7 perkara. Saya cukup tabik lah, kata, respect dengan orang sini. Tak ada siapa yang menyalin. Sebab ketika saya tahu, saya zaman Nabi dulu seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni hebat. Bila Nabi sebut, dia terus ingat. Jadi yang tak menyalin ni semua bersaudara dengan Abu Hurairah. Betul lah. Ya. Kan? Apa dia? Faham. Yalah. Nanti balik, siapa ceramah? Samsul Debat. Okey, dia ceramah. Okey, mantap. Dia cerita apa? Sama aja. Kalau tak salin memang sama aja. Tak adalah, boleh tengok balik dalam video. Biar saya jawabkan. Si boleh salin, tak boleh salin. Mau tengok muka. Agaknya lah. Jadi terpancar takut kepada Allah ni tergambar pada 7 perkara. Yang pertama, pada lisannya, lidahnya. Lisan ni menurut kajian, pada seorang yang baru lahir, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Bila lahir, baby tu paling lambat sekali lidah nak bercakap tu. Dia tu nangis, tak tahu apa benda nak. Budak ni nak apa ni? Budak ni nak susu, bagi susu tak nak, bagi apa tak nak. Jadi lidah dia tak berfungsi lagi. Dah umur 2 tahun pun pandai cakap sikit. Tapi apabila manusia itu meninggal dunia, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Bila dipindahkan jenazah tu, lidah dah tak ada, hancur. Jadi nak bagi tahu, lidah ni tanggungjawab dia besar. Bercakaplah perkara yang baik. Gunakan lisan kita berpesan-pesan pada kebaikan. Mengajak, mari kita dengar ceramah. Jom. Ayuh. Macam mana? Kalau lan. Lan. Kalau yang apa tu, lai. Tu bahasa Cina. Kan? Kan? Lan. Dengar ceramah dekat masjid. Ajak pergi dengar masjid. Kan? Betul tak? Mengajak pada kebaikan, bukan mengajak pada keburukan.
Lidah ni tak digunakan untuk menyanyi. Engkaulah sekuntum bunga sakura. Tu lah. Kita mengajak. Malam ni kita tengok drama. Apakah benar melur untuk Firdaus? Dah habis ke drama tu? Dapat ke Firdaus melur tu? Dapat. Melepaslah Haris. Saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Yang bisik-bisik Gelora tu dah habis. Jad dengan Arumi dah habis dah tu. Dah habis. Mana tengok lah. Saya tahu tajuk aja. Yelah, jadi mana mulut mengajak pada kebaikan. Mulut digunakan untuk benda-benda baik. Cakap yang baik-baik. Orang perempuan tolonglah berhenti bercakap. Kami ni mulut aja jahat, tapi hati baik. Dari mana? Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Tapi kadang orang perempuan ni cakap baik, tapi maksudnya, Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi ke Kuching. Pergi ke Kuching. Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Oh, Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa. Sakit betul hati. Langsung basuh kereta, terus bagi kunci, ambil. Ni jahat betul mulut. Kadang suami balik kan, suami baru balik, selamat balik. Tadi mengaji di masjid. Di masjid kan ada kopi. Allah, mulut engkau. Cakap abang mengaji. Jadi besok takut bini marah. Sebelum isyak dah balik. Assalamualaikum, cepat balik. Tak semayang ke? La ilaha illallah. Dah tak semayang pula sebutnya. Isyak belum lah, belum masuk. Oh, itulah dia. Mulut kita kena baik cakap. Suami balik. Tahu tak orang perempuan? Menurut kajian antara lelaki dan perempuan, suami isteri, dalam kajian kebanyakan majoriti suami mati dulu. Tengoklah berapa ramai lelaki. Saya ceramah dekat pusat warga emas di Negeri Sembilan. Ada satu pusat warga emas. Saya sampai kat dalam dewan ni, tengok semua warga emas ni semua perempuan. Saya tanya lelaki, tak ada. Lelaki habis mati dah, kata. Dia kata je, saya punya ketawa lah 5 minit saya berhenti ceramah, berair mata tu. Makcik tu jawab terus, lelaki habis mati dah, dia kata. Saya kata, aduh. Jadi orang perempuan buat baik dengan suami ni. Manalah tahu hari tu hari terakhir dia. Ni punya garang dengan suami. Ya Allah. Abang nak air. Ambil kat kolah tu. Dekat kolah ambil air. Aku nak minum, bukan nak mandi. Allahu Akbar. Abang punya takut aja kat isteri. Abang nak apa? Bubur. Bukan susah pun buat bubur. Bubur dia marah. Dia duduk rumah flat dekat KL. Bubur. Pergi beli kat bawah tu. Kesiannya. Dia nak air tangan isterinya. Turunlah tingkat bawah, beli dekat Makcik Senah. Bubur pedas Sarawak. Aku pun heran bubur pedas Sarawak ni. Aku makan pada maghrib sampai isyak tak pada pedas. Bagi harapan dekat orang Negeri Sembilan ni. Ini bubur pedas Sarawak ni Ustaz, ngamat. Makan tak jumpa pedas sampai isyak tak jumpa pedas. Lepas tu dihidang aku, ni Ustaz, ni pun sedap kan ni, apa ni? Obok-obok. Langsung makan sikit je, sikit, yang ni bubur ni sikit je. Masa tu bukan bulan puasa, kat Seri Aman. Masuk tu jalan Pen Boni orang tak siap lagi. Berzikir aku nak sampai sana. Ya Allah, sabar langsung. Ya Allah, kenapa jalan ni kau bawa aku ni? Ya Allah. Betul. Sampai dekat Seri Aman, masa tu bulan puasa, hari guru. Sampai ngangam nak buka puasa.
Tu dia keluarkan obo-obo, bubur pedas. Alah, aku kata, Ustaz sikit je makan Ustaz. Saya berbuka memang tak makan banyak. Yang sebenarnya tak kena kat tengah aku tu. Balik tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, balik lagi. Ni lapar ni. Berhenti dekat mi kolok mangkuk merah tu. 3 mangkuk aku bantai. Itu tadi lah, sambung cerita tadi. Turun bawah, sedih hati dia nak isteri dia masak. Isteri dia tak nak masak. Sedih hati dia. Lagi bubur pedas. Bungkus, tak macam mana dia leka masuk dalam lift. Tersepit kepala dekat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Bubur yang selamat. Mati, lepas tu pandai pula menangis tu. Tak sempat masak bubur untuk arwah ni. Dia yang tak nak masak. Sudah yang jadi mangsa, imam dengan makmum. 3 malam tahlil bubur. Makmum saya bertanya, imam malam ni bubur juga kan? Macam tu lah. Dia berhajat ni teringat kat arwah ni. Bubur. 3 malam tak pedas, bubur pedas. Itulah. Jadi itu sebabnya buat baik, cakap yang baik-baik, mengaji, nasihat, kongsi hadis. Kan? Itu sebabnya ada orang di masjid-masjid kadang-kadang dia buat lepas zuhur, lepas asar, lepas je semayang, dia duduk dalam satu bulatan, imam baca, semua orang ikut bacaan tu, kemudian imam baca tafsir dia. Tafsiran ayat tu. Satu hari satu muka. Lepas tu selesai, simpan, balik. Sampai khatam. Boleh buat. Ya. Yang kedua, selepas lisan, takut pada Allah terlihat pada pandangan matanya. Matanya tidak melihat kepada yang tidak baik, matanya memandang kepada kebaikan. Matanya mandang apa? Mandang yang dapat pahala saja. Pandang apa dapat pahala? Yang pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Dapat pahala. Telefon anak, nak pahala kau balik sekarang. Tak apa lama, buat video call aja. Nampak juga? Boleh juga. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Habis mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Jauh Ustaz, tak boleh pergi, sedekahkan. Doakan yang kita baik untuk arwah ni. Sedekah niat untuk arwah. Macam kita masuk korban gitu kan. Letak nama kita, tapi niat pahalanya untuk arwah. Jangan letak nama arwah. Jangan letak nama orang yang meninggal dunia. Letak nama orang yang hidup. Niat untuk arwah. Macam tu betul. Ramai orang kadang dia tak tahu. Dia letak aja nama. Biarlah tak apalah. Niat untuk arwah. Niat untuk arwah kena letak nama, niat untuk orang hidup. Contoh letak nama kita, tapi kita niatkan untuk arwah. Itu saja. Sedekah, belanja orang makan. Contohnya kata, Mam, nak tanya Mam, apa dia? Hari ni berapa ramai jemputan? Saya ingat saya nak sponsor lah makanan sikit. Oh, macam tu. Nak sponsor apa? Saya dengar Samsul Debat gemar makan obo-obo. Contohlah. Bajet ni berapa ramai? Hari ni berapa ramai ni? Jangkaan ni berapa ramai? 200, dia kata. Kami jangka dalam 200. 200 tak apalah, lain kali je lah Imam. Tak jadi dia sebab ramai pula kat sini. Sikit buat cara sikit kan? Buat cara sikit tak apa. Tak apalah, saya sedekah tembikai sebiji, potong 200. Nipis tembikai tu. Niat untuk pandang muka mak ayah dapat pahala. Kedua, pandang apa? Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan pandang isteri sendiri. Bukan pandang isteri orang. Jangan main-main, pandang isteri dapat pahala tau. Pandang je isteri tengah lipat kain. Alah. Alah. Aduh. Yang isteri pula tengah lipat kain, nampak suami dekat sofa tu. Tengah tidur. Ya Allah. Seburuk-buruk makhluk, jangan berdosa. Jangan cakap macam tu, tak baik.
Pandang suami, pandang isteri. Jangan main-main. Datuk Fadilah Kamsah kata, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat pun aku tak tahu. Aku ulang aje lah dia cakap macam tu. Tapi kalau peluk bini orang pendek umur. Tu nak beritahu. Tu je. Kena jaga tu. Pandang isteri, pandang suami dapat pahala. Yang ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Itu sebab orang dulu-dulu balik daripada haji pada umrah, dia akan beli frame yang gambar Kaabah tu. Sebab dia tengok tu dapat pahala walaupun dekat frame. Pahala. Mengingat kita pada Kaabah, Baitullah. Allah. Tengok dalam TV yang live tu kan, kita pause, kita dengar, tengok. Seronoknya bila lah nak pergi lagi ni. Dengar-dengarnya Syamsul Debat pergi bulan 12 ni. Ingat nak pergi dengan dia bulan 12. Saya ada dekat Tanah Suci insya-Allah pada 8 sampai 28 Disember. Kalau cuti sekolah 13 sampai 28, mahal sikit. Ya Allah, ni bukan promote, lebih kurang. Syamsul Debat takkan jadi mutawif, jangan risau. Sebab bila saya bagi taklimat dengan tarikh dia tinggalkan mutawifnya dengan taklimat saya, tu masalah dia. Tapi saya akan bersama dengan jemaah. Naik bas sama-sama, kita makan sama-sama. Saya akan makan kat meja semua orang. Biar merasa. Macam tu. 10 hari. Pergi dengan Syamsul Debat, kita akan makan kenduri di Taif. 5 ekor kibas. Kemudian kita makan malam nasi unta di ladang kurma di waktu malam. Ini kan promote, lebih kurang. Macam tu. Tapi betul, pandang Kaabah dapat pahala, apatah lagi kalau kita pergi ke sana. Saya daripada dulu tiap-tiap tahun bila pergi kan, memang tak sama kalau kita bercerita dengan cerita orang, tak sama dengan pergi sendiri. Tak sama. Seronok, tak pernah lagi orang pergi haji, pergi umrah dia kata, aku tak nak pergi lagi dah, tak ada. Semua orang nak pergi lagi, ya Allah, nak pergi lagi, ya Allah. Mana yang sakit lutut jangan risau, dipermudahkan mudah-mudahan. Ataupun siapkan aja RM1,000. Kita akan siapkan pelumba-pelumba motocross. Tolak daripada pintu, bawa balik ke pintu balik. Tolak, tawaf, sa'i sampai bilik balik. Ya, itu kalau tidak ada jalan perlahan, makan laju. Yang sakit lutut ni. Betul. Kan? Betul, tengok Kaabah seronok. Hari tu ada sekali pergi sampai dekat hotel, makcik tu tak sabar berlari, dia pergi ke masjid. Lepas tu balik dia menangis. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa makcik? Sabarlah, kenapa? Saya tak dapat Kaabah Ustaz. Sabar makcik, ini Madinah ni. Memanglah tak nampak Kaabah. Tunggulah pergi Mekah nanti baru tengok. Oh ni bukan Mekah ya, belum lagi. Belum. Cari Kaabah dalam Masjid Nabawi, mana nak jumpa? Pengayuh balik menangis. Tengok banyak dosa saya Ustaz. Dia kiri kanan pandang tak jumpa Kaabah. Allahu Akbar. Lagi 4 hari lagi kita pergi pula Mekah. Jangan risau makcik. Ya Alhamdulillah, mengasihlah Ustaz. Mudah-mudahan saya nampak Ustaz, insya-Allah. Nampak saya kata. Aduh, payah betul. Itu sebabnya. Tapi sekarang ni memang kos mahal sikit lah. Kalau ikutkan, kalau nak pergi umrah ni sekarang ni, kalau pergi dengan saya tu lebih kurang 9,000 ke 10,000 lah. Sebab tu kos dia lah. Tapi yang macam siapa yang daripada Sarawak beli tiket nanti sampai kat KLIA lah. Sampai kat KLIA kita pergi sama lah, InsyaAllah. Hati-hati ya. Sebab Kementerian Pelancongan dah letakkan syarat paling rendah package umrah jangan rendah daripada 6,990. Maknanya 7,000 dan ke atas okey. Tapi kalau 7,000 ngam-ngam kita bayar tu jauh sangat. Ya, ambil kalau 9-10,000 tu selesa sikit lah. Nak kurang boleh lah, bilik berdua, bilik berempat boleh adjust. Ya, itu full board, siap makan semualah. Ya, jadi mana kata pergi tengok Kaabah pun dapat pahala. Dan yang keempat, tengok Al-Quran, mata tengok Quran pun dapat pahala. Lagi besar pahala, tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca, faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham,
hafal dan buat apa Allah Ta'ala suruh dalam Quran, lagi besar pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, takut kepada Allah terlihat pada apa? Pada hatinya. Hati dia tak nak tamak. Jangan tamak. Orang perempuan terutama ni, jangan tamak. Kongsi siapa? Apa yang tak boleh? Kongsikan baik. Beli makanan, kongsi sama-sama. Dapat duit, kongsi dengan belanja sedekah. Apa yang lain tu lah jangan sangka buruk aja. Saya langsung tak terfikir ke situ. Tengok. Menjawab tetap menjawab bang. Saya nak tanya, kita ni nak masuk syurga ke tidak? Nak kan? Disebut orang yang masuk syurga ni, salah satunya adalah orang yang menangis kerana Allah. Jangan lagi dah orang perempuan menangis kerana jantan. Cukuplah menangis kerana lelaki ni. Biar menangis kerana Allah. Faham? Apa yang lelaki nak buat, setuju je. Faham? Biar kita menangis kerana Allah. Dia nak buat apa kita setuju je, boleh? Nak syurga ke tidak? Gelak pula. Cakap betul ni. Bayangkan satu lelaki bersamaan dengan 13 perempuan hari ni. Apa peranan kita? Macam mana? Betul tak? Lepas tu, yang seorang pun tak boleh jaga, nak ramai. Betul? Oh, yang tu kuat kau jawab ya. Yalah, saya bagi nasihat aja. Tak adalah, tapi betul. Sebenarnya salah satu sunnah yang kita kena jaga dalam bab berkahwin adalah keadilan itu. Kalau mampu sejauh mana mampu berlaku adil. Apa dia? Itu sebenarnya. Jadi kalau mampu berlaku adil, barulah boleh, betul tak? Berusahalah berlaku adil. Kan? Kadang-kadang ada ustazah tu kata, saya tak ada masalah ustaz dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Mak dia tak setuju jugalah. Okey, hati jangan kita tamak. Maksudnya jangan kita ambil hak orang. Kedua, jangan kita sombong. Sombong ni perangai siapa? Tahu tak apa. Kan? Kadang-kadang syaitan ni dia menghasut kita ni. Kadang dalam hati dia sombong ni ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub dalam hati je. Contoh dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku ni. Dia kata dalam hati tu. Dalam hati dia tak cakap. Dia boleh puji dalam diri dia sendiri. Itu ujub. Riak dia mula tunjuk dekat orang. Contoh dia masuk dalam masjid, dia dah berapa hari dah dia paling awal sekali. Dalam hati berbunyi, dah 3 hari turut-turut ni aku paling awal ni. Bagus juga aku ni kan. Macam tu. Lepas tu dia semayang, Allah Bismillah. Terdengar bunyi sliding, pintu tu terbuka, pintu masjid ada seorang lagi sampai. Langsung berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tu dengar. Nak tunjuk dengan orang, riak. Takbur adalah bila dia mula bercakap. Perasan tak siapa yang selalu datang awal sekarang ni? Engkau lah, siapa lagi? Itulah. Apa? Jadi panjang lagi nak cerita pasal sombong ni, tapi tak sempat. Maknanya kena panggil lagi. Kena panggil lagi. Tajuk sombong aja. Okay. Kemudian yang ketiganya, perasaan yang kita kena buang adalah perasaan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki.
Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilatnya bosnya tu. Dengannya dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Dengannya anaknya SPM dapat semua A, macam anak dia seorang pandai. Ada je benda nak cakap. Jangan dengki. Kan elok kalau kata, dengannya dia naik pangkat, Alhamdulillah, boleh minta tolong dengan dia. Dengannya dia beli kereta baru, ya ke, bolehlah tumpang kereta dia pergi dengar ceramah lain kali. Tak payah bayar duit minyak, buat tidur je dah kereta. Dengannya dia anaknya dapat SPM, dapat semua A, Alhamdulillah. Ada juga anak-anak pandai dekat kawasan kita ni. Yang betul lah. Dengar-dengar abang Haji tu lah. Yang mana? Yang abang Haji umur 85 tahun tu. 85? Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Isterinya umur 25. Batuk agak ni. Suami 85 dapat isteri 25. Cuba cakap yang baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Ni tak malam pertama mati tu. Tak ilaha illallah. Cubalah cakap yang baik-baik. Kalau tak puas hati pun cakap dengan perempuan tu, yang muda tu. Dek, nak tanya sikit, kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Abang Haji tu umur dia dah banyak, dah 85. Dah tak bunyi lah. Cubaan. Oh, banyak pula mic. Tu maknanya cerita tengah sedap lah tu. Cuba tanya budak tu, apa yang suka sangat Abang Haji tu? Saya, macam mana saya nak cakap? 25. Pertama, Abang Haji ni dia romantik. Oh, romantik. Dia pandai gurau. Dia penyayang. Dan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pekak, tak terdengar nak balas apa. Contoh. Tapi bukan orang sini. Orang sini 85 okey, ni tempat lain. Contoh. Allahu Akbar. Kalau dia dah ada rezeki kahwin, biarlah. Orang malam pertama sayang. Dia malam pertama Allahu Akbar. Gosok minyak angin. Allah Akbar. Isteri baru buka butang pertama, meninggal lah kawan tu. Peranjat lah. Buat mencari penyakit buat apa. Contoh. Tapi bukan orang sini. Aduh. Kan? Tu dia. Jadi jaga hati kita. Seterusnya jaga apa? Jaga perut kita. Kenapa jaga perut? Jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Nabi pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi ada sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi jawab juga, Nabi beritahu, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi pesan, orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah orang kaya. Dia naik motosikal, isi minyak RM5, full tank, dia relax, boleh minum kopi, balik tidur. Itulah orang kaya. Jangan ingat orang tu isi bawa kereta besar, bayar sebulan RM5,000 kereta tu. Isi minyak RM30 tak penuh, RM100 pun tak penuh lagi. RM130 pun tak penuh lagi sebab dia isi minyak hijau. Itu bukan orang kaya, itu orang yang berbelanja besar.
Orang kaya adalah orang macam kita, boleh rehat-rehat, relax-relax aja. Ya, itu sebenarnya kaya. Rasa cukup dengan apa yang dia ada. Macam mana cara nak rasa cukup? Syukur. Kadang-kadang kita tak boleh syukur sebab apa? Sebab mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai tu lupa apa yang kita ada. Sibuk tengok orang yang lebih daripada kita, lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Dan sibuk berkata apa yang aku ada hari ini adalah hasil usaha aku sendiri, tapi sebenarnya apa yang kita ada hari ini sebenarnya dengan izin Allah. Jangan lupa. Dengan cara itu kita akan bersyukur. Jaga perut kita, carilah yang halal. Seterusnya, jaga apa? Jaga tangan kita, banyakkan buat kebaikan. Bila jawatan kuasa masjid menggunakan tangan mereka, mereka berbincang nak buat ceramah agama. Bila masa yang free-nya, hari Sabtu pagi, duha, tu saja Samsul Bab boleh datang sini. Tak apa kita buat. Kita jarang-jarang buat duha dekat sini. Pada waktu sini buat kat luar pula tu. Jarang-jarang buat penceramah. Kecil mata pandang matahari. Macam ni hang. Silau. Kan? Tapi kita buat betul, dah memang selalu ke buat duha dekat sini. Pertama kali Samsul debat jadi mangsa je. Tapi alhamdulillah, tak apa. Majlis ilmu. Mudah-mudahan yang susah itu besar pahalanya, mudah-mudahan. Kan? Tu mana yang gelak kuat tu buka je lemas tu, penuh bertakung dah helio tu dalam tu, aku tengok. Meleleh helio dah aku tengok. Ya Allah Akbar. Kejap-kejap lap bersarung balik. Pada tadi ke berhati kan. Okey. Iyalah. Jadi makna kata tangan ni bincang ni pahala. Tu masuk perbuatan tu, tangan tu benda-benda yang kita buat. Pahala. Jamu pula orang makan, pahala lagi. Ada makan kan lepas ni? Minum. Takut dah je kira. Minum. Dia orang nak makan di rumah kata. Jangan tak nak makan, Ustaz ambil gambar je. Tapi baguslah. Saya tengok dekat Sarawak ni orang tua-tua rajin ambil gambar. Kadang malam lepas main isyak tu, tiba-tiba keluar pada telekung tu. Dahsyat betul. Tak pandangkan tua. Okey je saya. Ada satu makcik tu dia dekat Pahang tu begitu. Pandai lah dia. Tu belum cerita saya camah di Rompin di Pahang. Orang lelaki duduk bergambar dengan saya. Makcik-makcik tu berdiri kat belakang. Tiba-tiba tengah bergambar, makcik kat belakang tu seorang tu bersuara. Free size dia tu. Saya pandang apa pula free size lah makcik. Alah yang macam ni itu freestyle. Aduh. Janji ada bunyi dia kata. Saya kata seronok betul makcik tu. Tak ada masalah pun, ambil lah gambar. Tak ada masalah. Tangan kita ni buat kebaikan banyak-banyak. Contohnya kan macam pakat-pakat kan. Contohnya siapa nama kakak ni, siapa nama? Rosita. Hamina. Jatuh lagi tanya nama. Pak Rosita Hamida. Anis. Satifah. Jadi saya tak nak tanya sebelah tu, kan gelak lagi teruk, menangkuk gelak ni. Yang Kak Satifah, Anis, Kak Hamidah dengan Kak Rosita, dia pakat-pakat. Kau ada berapa duit? Berapa ada? 50, 200 ringgit beli barang dapur. Dia beli mihun, beli minyak, lepas tu dia goreng, bungkus, pakat ni 4 orang. Hantar sekolah tadika ni makan. Kemudian hantar kat rumah anak yatim. Lepas tu dengan kuliah duha Samsul Debat, hantar. Untuk Samsul Debat ni, yang lain tak payah, Samsul Debat saja. Contohlah. Jadi makna kata itu maksud tangan, buat kebaikan banyak-banyak. Itu antaranya lah yang kita boleh buat, benda yang senang. Ataupun kita datang je ke masjid,
Siapa yang contoh dia pandai dalam bidang wiring, dia tengok mana kipas yang dah tak function, tengok mana lampu yang tak ni, dia tukarkan, dia buat betulkan wire dia. Itu pun salah satu cara. Yang seorang tu pandai bercucuk tanam, dia pergi dia tanam pokok-pokok yang cantik-cantik dekat masjid ni. Jangan risau bila JK Masjid umumkan peluang untuk ni tangan yang baik ni. InsyaAllah pada hari Ahad ini kita akan buat gotong royong sebelum Samsul Debat datang minggu depan. Jadi kita jemput semua datang beramai-ramai. Jangan risau, yang datang muka yang sama, yang kemas muka yang sama, sebab orang tu je nak jaga tangan, yang lain komplain je pandai. Itulah ini lah dia ni. Komplain pandai tapi kerja tak nak buat. Ada seorang tu pula, dia datang awal tapi ambil gambar je. Lepas tu masuk dalam Instagram, Alhamdulillah selesai sudah gotong royong hari ini. Ada juga orang macam tu, ada. Yang penting post dulu. Macam tadi lah, Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat daripada depan. Masuk dah ada komen dah, untunglah. Yang tu dia. Seterusnya apa? Jaga langkah kaki kita yang keenam. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang ke majlis ilmu tadi, datang, katalah mati. Ya Allah, bila dia meninggal dalam perjalanan nak pergi dengar ceramah Samsul Debat, pahala. Melangkah kaki tempat yang baik. Bila dia meninggal, dia bawa balik daripada masjid. Allahu Akbar. Bila dia meninggal, tengah semayang, Allahu Akbar. Hebat betul. Jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ada kena kahwin hari ni Ustaz, maklumlah sekarang ni musim mengawan, ada je orang kahwin setiap minggu. Perjalanan pergi program Walimatul Urus, majlis kahwin pun pahala. Nampak tak? Pergi doakan yang baik-baik. Tapi pengantin pun kenalah baik-baik. Pengantinnya pakai baju jarang, tunjuk kat siapa tu? Imam nak menikah dengan pun huru-hara. Ni confirm nak nikah dengan, pakai elok-elok. Lagi satu, yang make upkan anak kita ni jangan bagi orang-orang yang tak tentu dia punya habitatnya. Nak tahu aku jantan betina ni yang patah-patah tu. Kalau anak perempuan, biarlah perempuan make up yang betul perempuan. Kalau yang lelaki, ayahnya saja sudah. Dah rata sudah, bukan lama sangat pun. Ya. Belum apa-apa lagi bagi ni. Alah jangan risaulah, saya ni tak ada nafsu pun. Banyak cerita kau. Jangan kompromi benda-benda macam tu. Jaga. Lepas tu jangan pasang lagu kuat-kuat sampai tak boleh nak bercakap ni orang datang. Lagu, ya Allah Akbar. Lagu zalikau. Orang cakap apa tak dengar. Menjerit-jerit bercakap kat kenduri, tak boleh nak berbual dengan elok. Cubalah pasang lagu nasyid perlahan je. Iman tak dapat diwarisi. Kan masa makan menangis. Macam tu. Macam tu lah lagu nasyid kan, barulah betul. Dan begitu juga yang ketujuh, tanda takut kepada Allah terlihat pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Kalau kita jaga ketujuh-tujuh ni, jaga ketaatan pada Allah dan Rasul utamanya, insya-Allah kita akan jaga diri kita daripada terjebak melakukan dosa-dosa yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka. InsyaAllah. Semua nak masuk syurga tak? Nah, jadi belajarlah bersyukur. Belajar bersyukur dengan nikmat yang mana kita lihat bagaimanakah disebut dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, aku akan lipat gandakan. Tapi barang siapa yang kufur, azabku amatlah pedih. Kenapa? Sebab syukur tu ada 4, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, mulut sentiasa melafazkan Alhamdulillah, bersyukur. Hati mengakui siapa bagi nikmat, Allah bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perbuatan kita, jaga solat, jaga puasa kita, jaga ibadah kita, itu tanda syukur.
tindak tanduk perangai kita melambangkan kita syukur dengan amal ibadah. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan rosakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah bagi nikmat perpaduan macam ni, jangan gaduh-gaduh sebab politik, jangan. Ada masa nak pilihan raya, pangkah sudah, balik diam, jangan buka cerita. Oh, parti ni bagus, parti ni tak bagus, tak usah. Kita ni dalam masyarakat, inilah masyarakat kita. Jaga satu dengan yang lain. Sebab kata orang, kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Okay. Kalau nak berjalan laju, berjalanlah seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Balik nanti pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Okey, macam tu. Ingat, hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. B and D. Birth and death. Antara B dan D, tengah-tengah ada apa? Ada C. Kita ada choice. Ada pilihan hidup yang macam mana nak kita jalani. Jalani hidup dengan taat kepada Allah dan Rasul, insya-Allah selamat dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Dah tak sabar sangat sebelum bateri habis nak ambil gambar. Saya tak ada masalah, boleh ambil gambar, tak ada masalah. Gambar tegak RM50, gambar rebas RM150 akan dibayar terus kepada tabung masjid. Okey, jadi apa pun saya minta maaf banyak-banyak. Apa pun boleh disebut, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, biarlah dikembangkan menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak tuan-tuan dan puan-puan menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. InsyaAllah dalam kesempatan kita akan bertemu lagi.